Korang pernah tak ada kereta orang lain bawa okey kereta kau? Kau ni kita cerita pasal restore kereta lah. Kereta yang korang restore, orang lain bawa okey. Tapi bila engkau sendiri yang bawa, engkau tak buat apa-apa pun. Kau sentuh kereta tu, breakdown. Kau sentuh je kereta tu, breakdown. Benda ni lah jadi dengan aku sebenarnya. Benda ni lah yang duk jadi. Aku rasa aku kena sumpahan ni. Bab kata orang lama kan, maybe ada meremang dulu rumah aku ni. Ada saka. Tak tahulah ada bad vibes ni kan. So hari ni aku nak ceritakan kat korang pasal sumpahan Sefiro kepada aku. Dan juga aku akan update korang apa yang aku dah buat dekat Sefiro A31 aku ni. Jom kita tengok. Bila aku dapat Sefiro ni kan, of course bila kau dapat satu kereta baru kau excited lah. Lagi-lagi bila aku dapat Sefiro ni adalah salah satu kereta idaman yang aku nak daripada aku kenal apa itu kereta. So bila aku dapat, aku excited, memang excited kan. Tak sabar nak buat ni, tak sabar nak buat tu. So slow-slow dapat, slow-slow aku upgrade ini tu, repair semua bagai. Makin elok lah Sefiro tu. Tapi bila ni kita cerita first aku naik towing dengan Sefiro ni. So waktu aku dapat kereta tu, sebelum tu Syah dah bawa kereta ni dalam seminggu 2 minggu. And then dia kata ambil lah, bawa balik rumah. So aku pun bawa balik rumah kereta ni. And bila aku bawa balik rumah, semua okey kan, sihat walafiat, best lah. Bawa satu hari tu tayar meletup. Meletup. So aku sadar tepi jalan, aku call towing angkat kereta tu. First. Second, bila aku hantar kereta ni pergi repair kat Ajis, hantar repair and then keluar. Aku bawa, bila aku bawa, tengah bawa, tiba-tiba aku rasa nut longgar. Aku keluar tengok, memang nut longgar. Aku pun pergi ke kedai yang paling dekat untuk ketatkan balik nut. Dan alhamdulillah semua benda okey lah. Lepas tu, third time bila aku hari tu baru keluar kereta ni, aku pun bawa kereta ni, time tu lepas pergi buat alignment dan balancing semua. Kereta ni, aku nak bawa pergi futsal, main futsal malam tu. So aku baru nak keluar, tiba-tiba kereta tu mati dengan sendiri. And aku sadar tepi jalan lagi sekali, naik towing lagi sekali, tengok-tengok relay dia terbakar. Tak apa. Lepas tu ada lagi. Jadi, bila aku tengah bawa kereta tu, baru keluar bengkel tengah bawa sampai dekat tol, dia punya radiator tendang. Pum, meletup. Habis. Air semua keluar, sadai lagi. Water jacket dia bocor. Dan paling terbaru ni aku time tu Syah kita cerita Syah time tu dia bawa kereta ni dalam 3 minggu ke 4 minggu lah dia bawa kereta ni. Dah lama dia bawa. Semua tak ada masalah. Tapi sampai je dia jumpa aku, dia nak bawa kereta tu pergi isi minyak. Aku pun okey, tak apa, jom lah saya bawa pergi isi minyak dengan abang. Aku yang drive, dia duduk kat sebelah. Aku drive kereta tu pergi ke Petronas, isi minyak. Lepas isi minyak, kosong. Tak boleh nak start. Aku pun tak tahu apa masalah dia. And tengok-tengok terminal longgar. Padahal Syah dah bawa 3-4 minggu dia dah bawa kereta tu, tak ada masalah. Tapi bila aku sentuh, memang malam tu aku sentuh, terminal dia longgar. Secara tiba-tiba. And malam tu juga kita naik genting. Bila kita naik genting, tak ada masalah dia bawa sampai atas. Okay, then kita berhenti kat atas, nak cool down jap. Tengok-tengok bonnet tak boleh nak tutup. Macam-macam masalah yang jadi kat Sefiro ni. So aku tak tahu aku kena sumpahan apa. Kalau korang ada idea ataupun recommendation atau suggestion, bolehlah bagi tahu kat komen kat bawah. Itulah. Tapi alhamdulillah setakat ni Sefiro ni tak ada masalah, sangat-sangat okey. Aku sekarang ni Syah tengah running lagi kereta tu. Sebenarnya bila kereta korang dah lama sadai and korang bawa kereta ni and korang dah upgrade kereta ni, korang dah restore balik kereta ni, dia akan tangkap mana-mana weak point dekat kereta tu. So weak point ni lah yang dia tangkap, macam terminal, relay, fuel pump, semua benda-benda ni dia akan tangkap sebab dia nak catch up to the current power of the car. Aku bersyukur juga benda-benda ni sini jadi. Aku belajar daripada apa yang kereta tu dah buat silap and tukar apa yang patut. So jom kita explain pasal apa yang aku dah buat daripada start sampai habis untuk Sefiro ni. Alamak, tak boleh start lagi. Bateri problem Memang tak boleh start ni? Tak boleh, kau tengoklah, tak boleh start. Macam mana Alung nak bayar bateri? Itulah, nak makan pun duit tak ada sekarang. Aku betul-betul sengkit. Tak apa. Aduh, pening Alung buka app bateriku, Alung boleh bayar bulan-bulan untuk bateri. Serius lah? 3 bulan dia bagi untuk bayar bateri. Tanpa faedah langsung. Tanpa faedah, no interest. Terbaik lah. Alung bayar harga bateri tapi bahagi 3. Bahagi 3? Maksudnya sekarang aku ada 100, boleh bayar 100 dulu? Betul. Terbaik. Allah. Alung buka app bateriku, complete order sekarang. Jangan risau, nanti dia akan sampai. Alamak, terbaik bateriku. Okay, aku order sekarang.
Kereta ni waktu dapat, aku sebenarnya kereta ni untuk pengetahuan korang, aku beli daripada Syah, daripada advisor aku, Syah Supra Kari. Aku beli daripada dia. Kereta ni waktu dia dapat, timing belt dia dah putus, valve dah bengkok, so Syah terpaksa tukar head dulu. So dia tukar head and at the same time dia masukkan metal gasket sekali. Metal gasket ni mahal. Sebab apa? Metal gasket ni function dia untuk increase reliability engine korang. So bila dia increasekan reliability engine korang nak up boost senang kan, nak upgradekan boost senang sebab dia boleh tahan. Macam RB ni dia keluar-keluar tak ada metal gasket. Tetapi kalau macam engine 2JZ dia keluar dah ada metal gasket. Macam episod dalam Did You Know aku ada cerita apa beza RB dengan 2J ni. 2J ni memang more to performance wise. So 2J ni keluar kilang dah ada metal gasket. So apa yang Syah buat, dia upgradekan metal gasket dalam RB tu untuk increasekan reliability dia. So after that baru aku ambil kereta tu dan slowly aku upgrade slow-slow lah. So waktu aku dapat kereta tu, apa yang aku buat time tu, aku nak troubleshoot sebab time tu ada masalah semput-semput. First aku ingatkan fuel pump. Aku pun tukar fuel pump kepada Duratec 350 LPH. Aku beli daripada Ken Racing. Lagi besar lah fuel pump dia. And then aku bersihkan fuel rail, aku bersihkan dia punya injector, and at the same time aku tukar spark plug. So bila aku tukar spark plug, aku buka spark plug ni tak elok. Aku buka tak straight. So bila buka tak straight, dia punya seramik pecah. So bila seramik dia pecah, masuk dalam one of the cylinder, tempang lah kau punya kereta. Satu silinder tak hidup lah. Kau buat compression test memang satu silinder tak hidup. Cabut head, tukarlah head baru. So lepas tu aku decide aku tak nak buat sorang-sorang. Sebab kalau aku buat sorang-sorang maybe 10 tahun tak siap-siap kereta ni. So aku pun decide, aku cakap Abah Syah, jom kita hantar dekat bengkel abang. So Abah Syah pun tolong aku bawa ke bengkel dia, iaitu bengkel Ajiz. Bengkel Ajiz ni lah. Ajiz lah yang membuat kereta aku sekarang ni. And bila sampai dekat Ajiz, kita orang resolve and troubleshoot apa yang dah jadi kat kereta ni. Bila aku hantar kereta dekat Ajiz, aku punya target adalah untuk upgradekan kestandardan kereta tu. So the first thing yang kita orang fokus is basically handling. So apa yang kita orang buat is suspension kita tukar kepada D2 high low soft hard body shift. So high low soft hard body shift ni boleh servis Ramai yang pening kata D2 tak boleh servis. So D2 high low soft hard dengan D2 high low body shift tak boleh servis. Tetapi high low soft hard body shift D2 boleh servis. So aku tukar D2 ni antara brand-brand yang bagus juga. Aku ambil mahal sikit lah, dalam 3,000 lebih baru. Tetapi result dia magnificent lah. Kau rasa bawa kereta pun kalah Mercedes ni suspension. Lepas aku tukar suspension, apa yang aku tukar is caster depan aku tukar kepada Casco. Caster depan ni Syah dapat daripada Jeff juga, Jeff JZX. Rear upper arm kit Syah dapat daripada kita orang beli daripada Extreme Performance. So kita orang pasang benda-benda ni, caster kit, rear upper arm kit. So benda-benda ni kita orang pasang untuk pastikan handling kereta tu sedap. Sebab kereta sadai kan. Lepas benda tu, aku tukar steering rack balik kepada steering rack original. So bila aku dapat kereta tu, dia pakai steering rack high cast. So steering rack high cast ni adalah untuk kereta yang all wheel drive 4 wheel. Tapi Sefiro aku ni bukan 4 wheel lah. Sefiro aku ni rear wheel kan. So aku tukar kepada original Sefiro 831 punya steering rack. So tak ada dah leaking minyak steering ke apa semua, everything is good. Kereta ni dia punya fuel tank kan kotor. Bila fuel tank kotor, of course kau kena bersihkan. So the first thing that we did was kita orang cabut fuel tank, and Ajiz cabut fuel tank, bersihkan fuel tank dalam, and masukkan balik, bersihkan injector, fuel rail semua, and alhamdulillah semua benda okey. Tetapi tak cukup sebab fuel tank tu dah karat. So apa yang Syah buat, dia pergi beli fuel tank yang tak adalah baru tapi running, tapi dalam dia memang tak ada karat langsung. Beli dekat Jeff, pasang balik, semput hilang. Itu je sebenarnya. Semput ni sebenarnya datang daripada fuel tank. Lepas fuel tank dah elok, fuel pump dah besar, Syah advice cakap relay ni sepatutnya kena buat, dah tak boleh pakai standard punya. Sebab standard punya dia punya wire nipis, and relay dia pun relay standard kan. So boleh terbakar. Sebab relay terbakar itulah yang aku sadai tepi jalan. Terpaksa naik towing, pergi ke bengkel Andes pukul 2 pagi, settle dalam pukul 6 pagi, balik rumah pukul 7. Lepas troubleshoot yang jadi aku sadai tu, Syah minta Abang Mat. So kalau korang kenal Abang Mat Penang, dia daripada Setiawangsa Racing, MP tuner. Abang Mat ni legend lah kalau tune barang-barang F-Con kan. Abang Mat ni adalah tuner yang sangat-sangat hebat. Salah satu kereta dia sekarang nombor 3 dunia, kereta Satria warna hijau.
8 saat punya timing. Itulah kereta dia. Betapa hebatnya Abang Mat ni. So Abang Mat ni lah yang buat aku punya relay, and kita orang pasang balik dekat fuel pump punya relay lah. Bagi lagi kuat. So lepas dah pasang fuel pump punya relay tu, alhamdulillah kereta sangat-sangat sedap nak bawa. Tekan pergi. So lepas benda-benda major ni dah settle, kita orang pun running. So macam tu lah, macam aku cakap, bila running ni ada benda-benda yang lain yang akan tangkap. So salah satu benda yang kita orang upgrade lagi adalah, salah satu ni adalah radiator kereta. So radiator yang asal adalah single layer lah, macam korang tahu. Aku upgrade kepada SAT Racing double layer, lagi tebal lah, and dia punya cooling lagi sedap kepada engine. So aku upgradekan radiator tu. Aku tukar radiator tu, aku beli dekat Ken Racing, tak silap aku. Harga dia murmur, kau boleh roger dia, Ken Racing Sunway. So radiator dia aku tukar, and then aku dapat kereta tu asalnya dah ada intercooler R32, tak silap aku. Skyline dia intercooler, and water jacket pun tukar juga disebabkan overheat yang melampau, and aku sadar tepi jalan tu. So benda tu pun tukar untuk menguatkan cooling system kereta, and so on so forth. Itulah dia benda-benda yang tangkap kan. Selain daripada intercooler semua, kereta ni didatangi dengan brake depan 4-pot daripada Nissan R32. Dan disc rotor adalah daripada R33. So sekarang ni aku actually mencari brake belakang 2-pot daripada Nissan. Kalau boleh Skyline punya. Kalau korang ada, boleh roger-roger kat komen bawah. Aku memang mencari sebab belakang still standard. So function braking ni, bila kereta korang dah elok, braking pun kena elok. Brake standard sebenarnya tak cukup untuk power yang ada dekat kereta tu. So advisor aku advise yang kita patut pakai brake yang ada lagi, banyak lagi power lah untuk memberhentikan kereta tu, dan juga untuk mengedriftkan kereta tu. Aku sajalah nak main-main drift-drift bodoh-bodoh bosan-bosan kan. So boleh lah pakai benda tu, tahan lah kereta. Alright, so kalau korang tengok, rim yang aku pakai adalah rim TE37. So rim ni aku dapat daripada Shah. Spek dia depan 9.5jj, offset positif 15, belakang 10.5jj, offset positif 12. So dengan spek ni, dengan body kereta Sefiro tu, nampaklah gemuknya kereta tu, nampak buff lah kereta tu. So itu adalah target aku. Nampak cantik, nampak buff, nampak steady kan. Nampak kereta tu macam bodybuilder, macam Sibam. Kalau korang kena Sibam, macam tu lah target kereta aku. So kereta ni, rim dia agak terkeluar daripada fender. So as we are speaking now, kereta tu ada dekat acik Flow SI. Sekarang ni kereta tu tengah tarik fender, tengah rollkan fender bagi dia punya fitment tune lah. So acik Flow SI ni dia terkenal dengan buat bahagian macam body kit. Bukan body kit lah, lip, spoiler. Kalau korang pernah tengok kereta Shah Supra, dia punya spoiler belakang tu kan, macam spoiler drag tu, acik ni lah yang buat. Dia boleh customkan untuk korang. So kalau nak, boleh roger. Selain daripada benda-benda tu, aku ada juga upgrade dia punya fuel regulator. Fuel regulator aku pakai Works Engineering Stage 2 punya fuel regulator untuk, of course, untuk main minyak lah dekat situ. Selain tu, aku pun tukar interior wise, aku tukar seat SR7 Recaro Copy punya, biasa. Copy 6 biji meter Defi, dan yang paling best, original Sparko steering deep dish. Yang ni aku beli dekat N1 Racing. Barang-barang dia semua original, tak ada tipu punya. Ini steering deep dish Sparko aku beli daripada dia. So macam nak cakap, sedap lah bila bawa kan. Kau duduk dekat seat Recaro, bawa pegang steering Sparko, ada 6 biji kan, buka, start, handsome, biasa. So itulah yang aku pasang kat kereta. Alright, so kalau korang tengok standard engine RB20 ni, dia punya piping intercooler dia, atas tu dia lalu engine kan. Dia petak. Kalau yang stock dia petak, dia macam petak. Advisor aku advise, benda tu mengambil masa yang lama untuk udara lalu dekat situ. So apa yang selalu budak-budak Sefiro buat, dia pendekkan length of piping tu. So kau boleh tengok before after. Before memang panjang, pendekkan piping, and at the same time tukar balik piping intercooler tu, takut ada bocor ke apa-apa. Aku tukar piping intercooler, dan aku tukar juga exhaust system daripada depan sampai belakang. Aku pakai stainless steel 3 inci dia punya exhaust, and as you all know, aku punya exhaust, dia punya muffler tu adalah 6 inci outlet. Besar. Tapi piping dia 3 inci lah. Piping 3 inci, outlet muffler 6 inci. So benda-benda piping ni semua aku buat dekat Fong. Kalau korang kenal Fong ada kedai dekat J1 dekat Puchong.
Korang kalau nak tengok, korang tengok episod 3, episod 4. Episod 4 aku ada cerita pasal Fong. So aku buat piping intercooler, piping exhaust semua dekat Fong, and setup dia memang cun, semua stainless steel. Itulah, dapatlah macam tu rupa dia. So bila kau dah tukar piping exhaust kau dah tukar kau punya piping intercooler, respon kereta tu lagi cepat lah kalau nak bandingkan dengan piping sadai yang ada dekat kereta tu asalnya. So bila aku dah tukar semua benda tu, bunyi dia koyak sikit. And at the same time, respon dia lagi laju. Lagi bila kau tekan pergi. Itu yang kita nak sebenarnya. Fong ni dia ada satu kereta drift. Actually, kereta drift Nissan Silvia S15. Dia buat kau punya nitrous oxide semua ada. So kereta dia siap. Itulah dia punya portfolio kalau untuk orang yang datang. Kau nak tengok macam mana kerja dia buat, kau tengok kereta dia buat macam mana. So baru-baru ni aku tak ada update korang lagi. But sebenarnya aku dah ada order dan pasang actually management untuk Safiro A31 ni. Aku beli F-Con V Pro 3.24. So F-Con ni adalah salah satu management yang sangat-sangat bagus pada zaman dulu. Kalau nak bandingkan dengan Link, of course Link hebat lah, tapi for me is more or less the same. F-Con ni dia kau pandai tune, sedap lah kereta kau pergi. So aku order F-Con dengan harness, wiring harness dia daripada Thailand, and pasang dekat Safiro. Dah siap pasang, dah siap mapping, base mapping lah. Okay. Bang, refresh sikit. Refresh. Kawan aku nama dia Syarin. So kalau kau nak beli barang-barang F-Con, boleh Roger Syarin. Syarin ni dia buat barang-barang, dia boleh bawa masuk lah barang-barang F-Con ni semua. And dia mapkan basic map untuk kereta aku, pasang F-Con semua, and dia kata one time start bila pasang. So maksudnya kereta in good condition lah. So dia dah pasang, dah map, and the next planning sekarang ni adalah untuk bawa pergi dyno. So siapa tuner yang boleh buat F-Con V Pro ni, yang boleh tune F-Con V Pro ni? Tak lain dan tak bukan Mat Penang lah, yang macam aku cakap tadi. Mat Penang ni memang expert dalam tuning untuk F-Con ni. Salah satu kereta yang dia pernah buat, kereta Syah Supra. Kereta dia pakai F-Con juga, V Pro juga. Mat Penang lah yang tunekan kereta ni. Tapi Abang Mat ni, dia kau kena faham, dia bukan pasal duit. Dia akan tengok orang. Dia akan tengok if dia rasa okey, dia rasa handsome, macam aku handsome, boleh lah. Kalau korang rasa kau handsome, boleh try lah. Boleh try lah. Kalau tak handsome, tak dapat bos. So Abang Mat ni boleh tune kereta yang ada management F-Con ni. Walaupun management yang lama, tak ramai tuner dekat Malaysia yang tahu buat, disebabkan dia tak famous sangat lah kat Malaysia. Tapi dekat Thailand, dekat Japan, sangat-sangat famous F-Con ni. And F-Con ni salah satu management yang kalau dekat Malaysia, semua link. Kalau dekat Thailand, dekat Japan, semua F-Con. Itulah dia specialnya F-Con. So aku akan, in the future aku akan bawa, lepas kereta aku dah habis prep, kereta aku dah siap, aku akan bawa kereta ni untuk pergi tune dekat Mat Penang. So jangan lupa untuk saksikan episod yang akan datang, and itulah, tunggulah untuk episod tu datang. Alright, so final touch ups untuk Nissan Safiro A31 tu, maybe in the future apa yang aku akan buat, aku akan tukar hood, tukar body kit. Maybe daripada Euros aku nak tukar ke Wonder, sebab Euros ni agak labuh and kau kena main style lowered lah. And last kali aku akan tukar cat lah. Finally tukar colour, bagi cat cantik, dan siap lah kereta tu. Tak adalah siap, kiranya siap lah in terms of looks dia tu. So itulah future planning untuk Nissan Safiro tu. So jangan lupa untuk saksikan kita punya series, iaitu Safiro A31 series JDM Project Car by Motomaniac. Like, subscribe dan share. And share dekat parents korang, share dekat nenek atuk korang semua untuk tengok video YouTube ni. So jangan lupa. Ciao.